Terperosok di bawah meja, gadis manis itu terbongkok-bongkok. Bukan setiap hari pemandangan ini dapat dilihat. Talian internet yang terganggu nampaknya tidak menghalang gadis ini menyiapkan kerja. Esok hari, taklima tender terbuka bagi pelaksanaan projek aplikasi sistem kawalan inventory di kumpulan Run Holdings. Mati-mati semua dokumen mesti siap dicetak pada malam ini juga. Cik Sarah. Hafiz teragak-agak menyeru nama si gadis dengan harapan panggilannya disahut dengan suara yang lunak dan senyuman manis. Malangnya, gadis itu tidak berhenti pun. Malahan, kabel-kabel hitam dan biru yang direntap dari dalam kepungan dinding panel dicampak kasar ke kaki Hafiz. Terasa seperti tangkai hatinya yang direntap sehingga putus. Hafiz memegang dada dan mengurutnya perlahan. Cik Sarah, saya ni nak solat maghrib dulu. Hafiz memanggil lagi, separuh berteriak. Sarah akhirnya menjenguk keluar dari bawah meja. Wajah yang manis itu nampak comel apabila dahinya berkerut dan merenung tajam. Hati Hafiz terasa bagaikan ditoreh. Pedih namun tidak sakit. Matanya tertancap pada sawang lelabah yang melekat di atas tudung Sarah. Kalau saya buangkan sawang tu dari tudung awak, mesti sweet kan? Detik hati Hafiz sambil tersenyum. Saya bagi awak 10 minit saja. Jangan lama-lama dan jangan tidur pula kat surau. Tegas suara Sarah mematahkan apa jua bibit-bibit cinta yang terlintas di minda Hafiz. Hafiz mengendurkan senyuman dan mengangguk laju seperti burung belatuk. Lantas bergegas keluar menuju ke pintu lift. Kata-kata Sarah mengingatkan Hafiz kepada Rudy, kawan sebiliknya di kolej. Kalau Rudy ada, bukan sahaja tidur, malahan Hafiz akan disuruh niat iktikaf. Lebih afdal katanya, kalau boleh niat untuk 3 hari terus. Saya pun tak sanggup berpisah lama-lama lah dengan Cik Sarah. Hati Hafiz berdetik lagi. Pertama kali diperkenalkan dengan Sarah ketika melapor diri di syarikat itu, hatinya terus terpaut. Raut wajahnya buat Hafiz mengagap mereka lebih kurang sebaya usia. Tetapi Hafiz terkejut apabila Sarah diperkenalkan bukan sahaja sebagai pegawai, bahkan gadis itu juga bertanggungjawab menyelia pelatih industri seperti Hafiz di jabatan mereka. Tidak sangka pula Sarah rupa-rupanya sudah 2 tahun berkhidmat di syarikat kumpulan Run Holding Berhad ini. Ini cerita 5 bulan lalu. Tempoh latihan industri Hafiz di syarikat ini bakal berakhir minggu hadapan. Cukup untuk Hafiz mengenali pribadi Sarah yang sangat rajin dan komited pada kerjanya. Walaupun sedikit rimas, namun Hafiz berjaya menyesuaikan diri dengan cara kerja Sarah yang agak mendesak. Kalau orang lain dah lama dah angkat bendera putih ni, Cik Sarah. Hafiz mengomel sendirian. Adik kemah juga kau tak berjaya mendapat tempat praktikal kat sini Rudy. Kalau tak, susah aku nak bersaing dengan kau ni. Hafiz ketawa kecil sambil menekan butang turun di tepi pintu lift. Sementara menunggu di depan pintu lift, mata Hafiz meliar memandang sekeliling. Sepanjang koridor bangunan pejabat itu kelihatan sepi dan suram. Banyak lampu yang sudah terpadam. Sebaik pintu lift terbuka, Hafiz segera masuk. Cepat-cepat butang 1 ditekan. Lampu-lampu penunjuk aras yang menyala pada nombor 3 berubah menjadi nombor 2. Kemudian lift itu berhenti. Ush, ada lagi yang belum balik ni, bising Hafiz. Pintu lift terbuka. Gelap. Koridor tingkat 2 tiada lampu yang menyala. Hanya sejalur cahaya muncul di sebelah kanan melimpah ke lantai. Tiada sesiapa pun di situ.
Hafiz menelan air liur. Pintu lift seperti tersekat. Tiada tanda-tanda ia akan tertutup secara automatik. Hah, padan muka. Kerja lewat malam lagi. Hafiz menyumpah dirinya sendiri. Dia menjenguk keluar sekali lagi. Jalur cahaya di sebelah kanan itu datangnya dari pintu yang terbuka separuh berdekatan dengan lift itu. Hafiz masuk semula ke dalam lift. Hatinya berdebar sambil menarik nafas dalam-dalam. Nak tunggu sini ke atau nak cari jalan lain ni? Dia berkira-kira dalam hati. Kiah, baik aku guna tangga. Cuma satu tingkat je lagi pun. Hafiz nekat keluar dan menuju ke pintu tangga yang terletak bersebelahan dengan lift. Dengan yakin dia menolak pintu itu. Tetapi nampaknya pintu itu berkunci. Dia cuba menolaknya sekali lagi. Mana tahu, mungkin pintu itu tersekat ataupun sedikit ketat. Namun pintu itu tidak bergerak. Memang betul-betul kunci. Mana ada orang kunci pintu tangga, oi? Kalau jadi kebakaran, mampus satu bangunan rentung. Marahnya sambil menendang pintu itu. Kemudian dia menjerit kecil sambil terlompat-lompat memegang kakinya. Sekarang satu-satunya jalan keluar yang lain adalah tangga di bahagian tenggara. Tetapi laluannya gelap. Nekat, dia menghidupkan lampu suluh pada telefon bimbitnya dan melalui koridor gelap itu. Dia mengharapkan ada orang lain yang masih bekerja, memadamkan rasa kecut yang memicit-micit hatinya. Bodoh. Sarah membentak dalam hati. Puas dia merangkak dan menjenguk ke dalam panel di bawah meja, mencari masukan untuk membenamkan kepala kabel internet yang telah tercabut. Dia perlu hantar email kepada Encik Azlan dan dapatkan pengesahan sebelum mencetak semula fail-fail itu. Sekarang zaman milenium, mana ada orang pakai kertas lagi? Kenapa nak cetak-cetak semua salinan dokumen? Mereka semua ada email dan telefon pintar. Baca je lah fail tu dalam telefon masing-masing. Sarah mengomel sendirian. Muncul telefon bimbitnya ada fungsi lampu suluh. Nak harap juru teknik IT semua dah balik. Telefon tak berangkat. Kenapalah mereka tak bagikan aku komputer riba? Bukankah lebih senang guna wifi? Sarah masih merungut. Sedangkan dia baru saja terserempak dengan Munir semasa ketandas tadi. Sangkanya si Munir itu adalah si juru teknik IT masih di pejabat. Rupa-rupanya dia sudah separuh jalan pulang ke rumah semasa menyambut panggilan Sarah. Nothing is going to stop me. This is small. This is nothing. Sarah mengulang-ulang lagi zikir pembakar semangat dalam hatinya. Imbasan tragedi-tragedi yang pernah meruntuhkan kekuatan melintas di fikirannya. Wajah pucat mama dan papa dengan darah yang hampir kering di lantai. Herdikan bapa saudaranya yang memaksanya menandatangani surat kuasa. Semua itu Sarah tempuh dengan meledakkan tangisan di bawah pancuran bilik air mandi setiap malam. Derita yang ditelan bulat-bulat dan dipendam diam-diam. Oleh kerana itu, Sarah tidak mahu mati akal. Setakat sambungan internet terputus, pasti ada punca. Lagipun Munir kata, sambungan internet di bangunan itu aktif 24 jam. Jika berlaku gangguan bekalan kuasa pun, akan ada jana kuasa yang boleh membekalkan tenaga elektrik selama 12 jam. Ini semua cabaran yang tidak boleh menghalang Sarah daripada menyusup jarum dalam organisasi syarikat ini. Dia mesti menguasai semula empire bisnes papa. Sarah mesti cari musuh-musuh papa. Dia mesti hapuskan mereka semua. Sarah terus menyuluh di celah-celah ruang kosong di dalam panel pejabat itu. Cahaya lampu menangkap sebuah kotak suis berwarna putih. Dia mengecilkan mata cuba memastikan objek yang dilihat. Berulang kali Sarah membandingkan lubang masukan di kotak suis itu dengan kepala kabel internet di tangannya. Setelah yakin, cepat-cepat Sarah membenamkan kepala kabel itu ke dalam kotak suis. Yes! Dia berteriak kegembiraan. I told you nothing is going to stop me. Aduh. Kegembiraannya diragut kasar tiba-tiba. Jari kakinya yang terjulur keluar terasa sangat sakit apabila direntap oleh seseorang. Sarah yang sedang merangkak di bawah meja terus menoleh ke belakang. Ada sepasang kaki berkasut hitam berdiri di sebelah meja. Darah yang panas dirasakan terus menyerbu ke urat-urat di wajahnya. Hafiz, Sarah menjerit. Berani awak kacau saya ya? Sepasang kaki itu mengundur setapak.
kemudian cepat-cepat beredar. Derak tapak kaki yang cuba melarikan diri jelas kedengaran. Sarah cepat-cepat mengesot keluar dari bawah meja, membetulkan tudungnya yang sengit dan mencekak pinggang. "Ya Hafiz, mana awak?" Sarah berteriak. Kali ini dia melontarkan suara dengan begitu kuat sehingga tekaknya terasa perit. Nafasnya dihembus kuat, marah. Matanya melingas memandang sekeliling. Namun teriakan itu tidak disahut, seolah-olah gelombang suaranya telah ditelan oleh dinding-dinding yang mengepung pejabat kosong itu. Pejabat pengarah urusan. Hafiz membaca tulisannya ditempa pada pintu kaca. Kawasan pejabat itu terang benderang tanpa seorang pun di sekeliling. Bukan ke pejabat pengarah urusan ada kat tingkat 9? Mungkin anak syarikat kumpulan Rana Holding agaknya ni. Entah apa yang menjentik hatinya. Hafiz terpanggil untuk menjenguk ke dalam pejabat yang pintunya terbuka luas, seolah-olah menjemputnya masuk. Sebuah kubikel kecil di bahagian hadapan pejabat itu, Hafiz jangka milik seorang setiausaha. Dia terus menuju ke ruang di belakang kubikel itu. Hafiz tertarik pada bingkai-bingkai gambar yang melekat di dinding. Dia menelitinya satu demi satu. Wajah lelaki dalam lingkungan separuh abad dengan kot berwarna hitam nampak segar. Begitu juga gambar lelaki itu bersama dengan keluarganya. Senyuman isterinya sangat manis dan anggun memegang kepala kerusi yang diduduki oleh suaminya. Manakala anak perempuannya yang berdiri tampak begitu serius dan sangat mirip dengan ayahnya. Matanya tertancap pada warna hijau batu jet yang begitu menyerlah di dalam potret keluarga itu. Warna jet itu kelihatan berseri menghiasi pergelangan tangan wanita anggun itu yang rambutnya bersanggul siput dan berselubung dengan selendang sifon merah. Sarah berlari mengejar Hafiz hingga ke koridor di sekitar kawasan lift di tingkat 3 itu. Panas betul hatinya dengan Hafiz yang berani merentap ibu jari kakinya. Namun lariannya semakin perlahan apabila menyedari kegelapan menguasai koridor yang hujungnya membelok menuju ke kawasan lift utama. Suram dan sepi. Selain sepasang kaki yang berkasut hitam, Sarah tidak nampak apa-apa. Manusia atau... Hatinya berdetik. Tiba-tiba dia terdengar sesuatu yang berat sedang diseret. Langkahnya terus berhenti. Dia memandang sekeliling. Tiada apa-apa yang mencurigakan kelihatan. Kemudian kedengaran bunyi loceng lift terbuka. Sarah segera membuka langkah ke ujung laluannya menuju ke kawasan lift utama. Lalu dia mengintai di sebalik dinding selekor koridor. Dia ternampak sepasang kaki yang berkasut hitam tadi. Kali ini terbaring dan diseret masuk oleh seseorang ke dalam salah satu daripada 6 lift yang ada di situ. Terdapat kesan lumuran darah kelihatan pada lantai yang mengikutnya. Terbeliak biji mata Sarah sambil menutup mulut menahan daripada menjerit. Dadanya bagai mahu pecah. Pintu lift hampir tertutup. Tiba-tiba hatinya mendesak untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sifat ingin tahu lebih kuat daripada ketakutannya. Dia mahu tahu dan melihat dengan jelas untuk memastikan sama ada apa yang dinampak tadi hanyalah khayalan. Dia segera berlari ke depan pintu lift. Cahaya dari dalam lift melimpahi lantai koridor itu. Pintu lift semakin rapat, tetapi Sarah tidak melihat apa-apa. Lift itu kosong. Kesan darah pada lantai juga tiada. Sarah hanya terpaku melihat pintu lift itu tertutup. Ting! Dentingan lift di belakang Sarah membuatkan gadis itu melompat lantas menoleh. Tetapi dia tiada niat untuk melarikan diri. Cuma terkejut. Hafiz yang baru keluar dari lift terpegun melihat Sarah berdiri di situ. "Awak ni dari mana?" tanya Sarah dengan keras. Saya dari surau." Teragak-agak tetapi Hafiz tetap menjawab meskipun dia rasa hairan melihat Sarah berada di kawasan lift itu. "Kenapa lambat?" Sudah, cepat sambung kerja. Saya nak pulang sebelum jam 10 malam." bentak Sarah sambil terus melangkah kembali ke pejabat. Apapun yang dia telah lihat, dia pasti itu bukan khayalannya. Sarah bingung. Dia pasti sangat yang dia tidak bermimpi apabila melihat kaki berdarah yang terjulur dan diseret masuk ke dalam lift tadi.
Jari kakinya juga masih terasa sakit kerana direntam. Selama hampir setahun dia bekerja di syarikat konglomerat ini, memang banyak terdengar cerita-cerita mistik, tetapi dia tidak menyangka akan mengalaminya sendiri. Sarah bangun dari tempat duduknya sambil memanjangkan leher. Selang beberapa meja, Hafiz kelihatan tunduk membongkok sambil menyusun kertas-kertas yang telah siap dicetak di atas meja. Pelajar tahun akhir di Universiti Utara Tanah Air itu memang sangat tekun dan tidak pernah membantah. Walaupun jarak umur mereka tidak lebih 2 tahun, tetapi Sarah tidak membenarkan dirinya terlalu rapat dengan Hafiz. Khawatir jika Hafiz terlalu selesa dan beranggapan dia penyalia praktikal yang senang dipujuk. Namun begitu, beberapa kali juga dia terserempak Hafiz bergelak ketawa di dalam pantry dengan rakan-rakan sekerja yang lain. Sebaik dia masuk, tiba-tiba perbualan mereka terhenti. Elok sahaja dia keluar, bilik itu riuh kembali. Rupa-rupanya Hafiz seorang bermulut manis dan menjadi pelatih kegemaran di pejabat. Kak T, Puan Zaidah dan Kak Aisyah selalu memuji Hafiz di hadapan Sarah. Peramah, tapi kenapa dia tak banyak cakap dengan aku? Mujurlah, aku pun malas nak layan, katanya dalam hati. Namun ada satu perkara yang dikurang gemari. Hafiz suka bertanya perkara-perkara pelik yang dia sendiri tidak terfikir. Cik Sarah, kenapa ada ayat kursi tampal di pintu pantry? Banyak-banyak lift. Kenapa lift nombor 4 dinding cerminnya ditutup dan ditampal dengan kapet? Kenapa rasa semacam kalau pergi tingkat 2? Kenapa lift dekat blok A tak boleh digunakan oleh staf biasa? Kenapa tak boleh keluar dari pintu basement sebelah surau? Kenapa pula ada garam dengan lada hitam tergabur kat tepi-tepi dinding setiap Jumaat pagi? Semua orang di dalam pejabat menjadi sasaran kaunter pertanyaan, tetapi versi jawapan yang diterima oleh Hafiz berbeza-beza. Hafiz pula dilihat tidak mudah puas hati dengan satu jawapan. Sarah memang selalu terdengar cerita-cerita seram daripada kawan-kawan sepejabatnya. Entah kenapa, dia tidak pula pernah terserempak. Padahal dia memang selalu pulang lewat. Kewujudan Hafiz membuatkan Sarah teringat ketika dia sendiri menjadi pelatih pengurusan beberapa tahun yang lalu. Sarah berusaha keras untuk mencapai tahap yang dimilikinya sekarang. Terlalu banyak yang telah dikorbankan sehingga dia tidak punya kehidupan sendiri. Keluar rumah pun sebelum matahari terbit dan pulang hanya selepas matahari terbenam. Semuanya demi membuktikan dirinya layak untuk mewarisi sebuah legasi, meskipun dia terpaksa bermula dari bawah. Jarum pendek pada jam di dinding sudah melepasi angka 8. Sarah kembali duduk dan menyambung kerjanya. Bertimbun helaian kertas di atas meja Hafiz. 21 set salinan semuanya. Satu set dokumen asli yang dicetak oleh Sarah diletak di sebelahnya. Ada kepingan nota-nota kecil berwarna merah dan hijau terselit di celah-celah timbunan kertas yang disusun tinggi itu. Dokumen-dokumen ini semua adalah salinan yang bakal diedarkan kepada ahli mesyuarat dalam sidang taklimat tender terbuka esok. Hafiz bangun dari kubikelnya untuk bertanya sesuatu kepada Sarah, tetapi dia terpaku apabila melihat ada susuk lembaga putih sedang berdiri betul-betul di sebelah kubikel gadis itu. Lembaga itu membalas pandangannya seolah-olah sengaja memunculkan diri untuk dilihat. Lembaga itu kelihatan terapung kerana dalam cahaya lampu pejabat yang suram, kakinya tidak kelihatan. Ia pekun di situ. Cuma selendang merahnya yang menutup sebahagian rambutnya yang panjang mengurai berkibaran seperti ditiup angin sepoi bahasa. Tetapi Hafiz tahu tiada angin yang bertiup di dalam pejabat itu. Mata lembaga itu lohong dan gelap sehingga jatuh ke pipi. Bibirnya pula hanya garisan hitam berkedut-kedut di atas kulit mukanya yang putih seperti tepung. Hafiz lihat Sarah masih khusyuk dengan kerjanya tanpa menyedari kehadiran lembaga tersebut. Berkali-kali Hafiz mengerlikkan kelopak mata dengan harapan lembaga itu akan lenyap. Menyedari lembaga itu tidak berganjak, Hafiz pun duduk kembali ke kerusinya sambil mengisar-ngisarkan punggung. Alamak, Cik Ponti! Hafiz berteriak tanpa suara sambil menggigit ke semua jari jemarinya. Dia mendongak melihat bahagian atas kubikelnya.
Takut-takut kalau lembaga itu datang menjenguk ke dalam kubikelnya atau merayap di atas siling. Serta merta dia teringat ke Rudy. Apa aku nak buat ni Rudy? Kalau kau ada, rentung kau kerjakan Cik Ponti ni. Hafiz yang keresahan betul-betul berharap Rudy ada di sisinya. Tidak seperti Hafiz, Rudy seorang yang tenang ketika berdepan dengan suasana yang mencemaskan. Tidak kira apa jua situasi, bahkan ketika kawan sekelas mereka kemalangan motosikal di depan mata, tenang sahaja Rudy menekan luka di paha mangsa kemalangan, sedangkan darah yang hanyir dan pekat itu sudah membasahi jalan. Setelah ambulans sampai, barulah dia melepaskan tekanan itu. Ataupun ketika mereka berdua tersesat semasa menaiki Bukit Broga jam 5 pagi, Rudy memegang bahu Hafiz dengan kemas dalam meredah kegelapan berbekalkan lampu suluh yang malam dan lintasan kelibat. Ditambah pula dengan bunyi ungka bersaut-sautan membuatkan bulu tengkuk Hafiz tegak berdiri. Tetapi Rudy tenang memandu Hafiz supaya terus mendaki Bukit Broga tanpa menoleh ke belakang sambil membaca ayat-ayat suci. Serta merta Hafiz teringat sesuatu, lalu mengambil telefon dan memainkan rakaman ayat Ruqyah. Hatinya beransur tenang selepas beberapa minit mendengar ayat suci itu. Dia meneruskan kerjanya menyusun dokumen mengikut muka surat, menebuk lubang dan memasukkan kepingan kertas itu ke dalam gulungan fail. Selepas sejam, kerjanya siap. Ada beberapa seksyen lagi yang perlu difailkan. Hafiz bangun semula dengan harapan lembaga itu sudah lenyap. Tetapi, rupa-rupanya, lembaga itu masih tegak di situ. Kali ini, riak mukanya berubah lebih menggerunkan, seolah-olah marah. Hafiz mengempaskan punggungnya kembali ke kerusi. Degup jantungnya tidak terkawal. Dia tidak boleh menunggu saja. Dia tahu, dia perlu lakukan sesuatu. Lalu dia berteriak saja dari mejanya. Sarah, Cik Sarah, dah siap ke? Tiada jawapan. Yang ada cuma bunyi ketukan jari di papan kekunci. Kemudian ketukan itu berhenti. Bunyi kerusi ditolak dan tapak kaki berjalan ke arahnya. Hafiz menanti dengan penuh debar. Sarah muncul di sebelah Hafiz, berdiri di hadapan mesin pencetak. Dia menekan-nekan butang dan mesin itu beroperasi. Sarah menoleh ke arah Hafiz yang sedang memandangnya dengan teropong. Awak ni kenapa pucat semacam? Tolong tutup mulut tu boleh? Tanya Sarah yang pelik melihat riak wajah Hafiz. Hafiz memejam mata sambil meraup mukanya dengan tangan dan membuang riak ketakutan yang menguji kejantanannya itu ke tepi. Urat bibirnya ditarik memaksa senyum. Lama lagi ke Sarah? Cik Sarah. Ini set dokumen terakhir. Awak buat 20 salinan. Tegas dan jitu. Padu arahan itu tanpa sedikit pun lenjongan. Okey, faham. Hafiz menampan lontaran arahan itu dengan baik. Okey, kerja saya dah siap ni. Saya nak balik. Kata-kata Sarah itu terus membuatkan Hafiz tertekan butang penik. Wajahnya pucat kembali. Dia menelan air liur. Nantilah dulu Cik Sarah. Cik Sarah tak nak periksa kerja saya ke? Sarah memandang Hafiz lama, tepat ke anak matanya. Hafiz menjadi serba salah, tetapi dia tidak mahu berseorangan. Dia tidak mahu berseorangan di pejabat itu demi menyiapkan sisa kerja. Biarlah awak nak meletup atau marahkan saya, Cik Sarah, tapi tolonglah jangan biarkan saya sendirian. Hafiz merayu-rayu dalam hati. Sarah tidak terus menjawab. Dia mengambil dokumen yang telah siap difailkan dan diasingkan oleh Hafiz. Sambil menyelat setiap set dokumen itu, Sarah berkata, siapkan kerja kau cepat, aku bagi kau 20 minit. Hafiz kelam kabut bangun dan mencapai helaian kertas yang masih panas keluar dari mesin pencetak. Matanya pantas melihat menu pilihan di skrin mesin dan selaju mungkin menekan butang-butang yang mengaktifkan fungsi membuat salinan. Tangannya sekejap di meja dan sekejap di mesin cetak. Sekali pandang, Hafiz sudah umpama sotong yang ada banyak di tangan. Masa terasa lambat betul berlalu. Lift tersekat sekali lagi dan mereka terperangkap.
Hafiz menoleh ke arah Sarah dan mereka berbalas pandangan. Butang panik sekali lagi aktif dan membuatkan muka Hafiz pucat tidak berdarah. Berkali-kali dia meraup wajahnya, tetapi riak ketakutan tetap merajai wajahnya. Baru sebentar tadi Hafiz melompat kegirangan dalam hati apabila semua kerja mereka telah pun selesai. Tambahan pula, ini peluang untuk Hafiz berjalan beriringan menemani Sarah ke tempat meletak kenderaan. Mujurlah, Cik Ponti tadi sudah lenyap sebelum mereka meninggalkan pejabat sebentar tadi. Namun, rupa-rupanya ia tidak semudah itu. Gegoh apa pula kali ni? Hati Hafiz berdetik, jantungnya berdegup kencang. Sarah menekan-nekan butang di tepi pintu lift berkali-kali. Begitu juga butang interkom, tetapi malam betul tiada sesiapa yang memberikan respons. Telefon bimbit juga sudah puas didial, tetapi memang telah diketahui isyarat talian menjadi lemah jika berada di dalam lift. Macam mana sekarang? Tanya Sarah. Hafiz merapati pintu lift dan memeriksa celahan pintu itu. Menggunakan tangan, dia cuba membuka pintu lift, namun ia tidak bergerak walau seinci pun. Tidak berputus asa, dia mengeluarkan kunci motosikal dan menggunanya untuk mencungkil pintu itu. Sarah hanya memerhatikan usaha Hafiz sambil menggeleng-gelengkan kepala. Minit yang berlalu bertukar menjadi jam yang pertama. Hafiz sudah letih mengumpil pintu lift sejak dari tadi. Akhirnya dia berhenti dan melepaskan lelah. Cik Sarah, saya rasa terpaksa bagi tahu sesuatu ni, katanya sambil memusingkan tubuh dan bersandar di dinding lift. Sarah membalas pandangan Hafiz. Lama. Malangnya, pandangan mata Sarah yang polos dan bundar itu tidak lagi membuai-buai perasaan Hafiz. Kerisauan sudah memadamkan bunga-bunga di hatinya. Apa dia? Pertanyaan balas Sarah yang standard, ringkas dan tepat. Tadi, kat pejabat, masa kita tengah sibuk kerja, saya rasa saya nampak Cik Ponti. Siapa? Kali ini Sarah mengerutkan dahi dan memberikan riak wajah kurang percaya. Cik Ponti, alahai Cik Ponti yang macam ni. Hafiz membuat mimik muka supaya Sarah faham dan tidak memaksa Hafiz menyebut nama penuh lembaga itu. Sarah menjegalkan mata tetapi khusyuk mendengar cerita Hafiz. Keningnya terangkat lebih tinggi semasa Hafiz berkata lembaga itu berdiri betul-betul di sebelah kubikelnya. Patutlah tiba-tiba saja awak pasang ayat suci. Kenapa tak beritahu saya dia tadi? Dia mula memberikan perhatian. Kalau saya bagi tahu Cik Sarah, apa Cik nak buat? Ajak balik? Soal Hafiz kembali. Sarah terdiam. Apa kita nak jawab dengan Cik Azlan esok kalau dokumen kita tak siap? Hafiz mengomel. Maaf Cik, saya tak dapat siapkan laporan sebab terserempak dengan Cik Ponti malam tadi. Tiba-tiba Sarah mengajuk dengan suara katun. Hafiz tersenyum kelat. Sarah tergelak kuat, hampir mengilai sebenarnya hingga membuatkan Hafiz tidak sedap hati. Jangan risaulah, kalau pasal kerja, Cik Ponti tak boleh menang dengan saya. Kalau dia muncul sekarang pun saya tak peduli, yang penting kerja dah siap. Hafiz tergamam mendengar kelancangan mulut Sarah. Aduhai, janganlah kau muncul dalam lift ni, Cik Ponti. Kalau Cik Sarah pula aku tak apalah. Aku rasa aku yang terkencing dalam seluar nanti ni. Keluh Hafiz dalam hati. Macam mana rupa Cik Ponti ni? Tiba-tiba Sarah bertanya. Dia ni memang berani sungguh lah, detik Hafiz. Rupa dia yang standard macam Cik Ponti yang lain lah. Muka huduh, pucat putih macam tepung gomak dengan rambut panjang. Cuma apa? Cepat Sarah memotong percakapan Hafiz. Cuma Cik Ponti ni tak ada taring dan pakai selendang merah, jawab Hafiz. Sarah terdiam. Suasana dalam lift sunyi. Hafiz mula berdebar. Takut-takut Sarah sebenarnya bukan manusia. Ketika inilah dia berharap ada kemahiran macam Rudy, mampu mengimbas manusia yang dirasuk oleh jin atau syaitan, mampu menghalau dan membuang makhluk itu daripada menghuni jasad manusia. Awak tahu tak? Soalan Sarah mematikan lamunan Hafiz. Mama saya suka pakai selendang merah.
Dulu Mama memang tak pakai tudung, tapi dia tak pernah tinggalkan selendang merah kesayangan dia tu. Ya ke? Mesti Mama Cik Sarah ni sangat cantik, macam Cik Sarah juga kan? Spontan Hafiz membalas. Cia, cia, cia. Tak, ramai yang kata saya mirip Papa. Tenang saja, suara Sarah membalas. Riak wajahnya berubah mendung. Sarah bersandar di dinding lift, kemudian duduk memeluk lutut. Hafiz dapat melihat mata Sarah mula berkaca. Beberapa minit keadaan senyap sunyi. Hafiz cuba menetralkan suasana. Perlahan dia merapati Sarah dan ikut duduk bersila di sebelahnya. Mujurlah kan, dinding lift ni tak bercerminkan macam lift yang lain, kan Cik Sarah? Kalau tak, saya tak berani nak tengok muka saya sendiri. Hafiz cuba berseluruh. Sarah masih diam. Ada sesuatu yang tidak kena dengan cerita Sarah. Tetapi Hafiz menahan diri daripada mendesak. Dia menunggu Sarah menyambung cerita. Lagipun dia tidak tahu berapa lama mereka akan terperangkap di dalam lift ini. Sebenarnya saya anak tunggal. 10 tahun lepas, Papa ditembak oleh seorang pembunuh upahan. Mama pun jadi mangsa pembunuhan kejam tu. Sarah menarik nafas sambil memaksa senyuman. Seboleh-boleh menahan air mata daripada menghambur keluar. Hafiz terpempan. Ini sudah seperti jalan cerita dalam filem Hollywood ataupun Korea. Yang pasti bukan filem Hindi kerana Sarah tidak menari-nari semasa bercerita. Sarah menceritakan kejadian malam itu yang berlaku ketika dia berumur 10 tahun. Bagaimanapun, dia akhirnya diserahkan kepada bapa saudaranya yang sebenarnya musang berbulu ayam. Saudara rapatnya menerimanya demi merebut tabung amanah yang diwarisi. Puas, Sarah ditindas dan dipaksa menandatangani surat perpindahan hak milik. Mujurlah peguam keluarganya berjaya membebaskan Sarah daripada belenggu ketamakan yang membeli hidupnya. Tragedi yang berlaku memaksa Sarah berdikari pada usia muda dan tidak lagi mempercayai sesiapa. Biarpun telah lama berlalu, Sarah masih meratapi kehilangan ibu bapanya setiap hari. Sebenarnya saya ni terlalu rindukan mereka. Saya tahu tak ada kuasa yang boleh menghidupkan semula orang yang dah mati. Tapi sekurang-kurangnya saya nak bercakap dengan roh mereka. Saya nak roh mereka berdua selalu ada bersama. Sarah mula meluahkan rasa yang terbuku di hatinya. Hafiz hanya mampu merenung dengan rasa simpati. Sebab itulah Cik Sarah sentiasa menyebutkan diri ya. Hafiz menyoal. Ya, awak tengoklah. Bila bersendirian macam ni, saya akan teringatkan Mama dan Papa. Sarah menyeka air mata yang mula menitis di pipi. Tapi Cik Sarah mesti tahu kan? Tentu tahu yang roh tu yang sudah terpisah daripada jasad tak mungkin dapat berinteraksi lagi dengan orang yang masih hidup. Hafiz cuba meletakkan rasional pada fikiran Sarah. Saya tahu, saya cuma berharap sangat dapat bercakap dengan Mama. Sekali pun cukuplah. Kalau diberi peluang, saya sanggup berikan apa saja walaupun nyawa saya sendiri sebagai galang gantinya. Hafiz tergamam. Kepalanya berfikir ligat mencari pedoman. Apakah ayat paling sesuai patut disampaikan untuk meredakan suasana? Sarah tidak sepatutnya meminta perkara yang mustahil. Siapa tahu jika ada puaka yang menyahut. Hafiz puas berfikir ayat yang dapat membantu mengurangkan penderitaan Sarah. Tiba-tiba lift bergerak, kemudian tersangkut lagi. Lampu penunjuk aras berkelip-kelip menyala sekejap nombor 3. Kemudian sekejap pula di nombor 2. Berselang-selang, kejutan itu merampas momen-momen indah yang Hafiz harapkan akan muncul. Hafiz geram. Kali ini dia tidak mahu duduk diam. Dia berdiri semula dan cuba mengumpil pintu lift sekuat-kuat hatinya. Usaha Hafiz kali ini membuahkan hasil apabila pintu lift itu meregang sedikit. Sarah ikut membantu menolak lift itu sehinggalah terbuka ruang yang cukup untuk meloloskan diri mereka. Macam mana sekarang ni? Soal Hafiz. Lift itu tersekat di antara tingkat 2 dan 3. Hafiz berdebar kerana dia tahu jika tiba-tiba kuasa elektrik pulih semula, mereka mungkin akan tersepit ketika cuba keluar. Namun, Sarah tidak mahu membuang masa. Saya tak mahu tunggu walaupun seminit lagi kat dalam ruang yang sempit ni, katanya lalu terus memanjat untuk naik ke tingkat 3. Sedaya upaya Hafiz membantu Sarah keluar dari lift.
Dia merelakan bahunya dipijak supaya Sarah dapat menunjukkan tubuhnya keluar. Apabila berjaya naik, cepat-cepat Sarah mengulurkan tangan. Ketika itulah lengan baju Sarah terselak. Hafiz ternampak gelang jet hijau yang dipakai oleh Sarah. Dia teringatkan potret di dinding pejabat pengarah urusan semasa dia ke surau tadi. "Weh, cepatlah sikit," desak Sarah. Hafiz tersentak lalu meraih tangannya yang dihulur dan segera memanjat keluar. Sarah tidak duduk diam dan terus berusaha mencari jalan keluar. Tangga kecemasan menjadi pilihan utama. Seperti yang dialami Hafiz tadi, Sarah mendapati pintu tangga kecemasan terkunci. Tiada jalan keluar. Oh ya. Ada satu lagi tangga kecemasan di bahagian barat blok B ni kan, dan juga lift di blok A. Tapi kalau kita mau ke blok A, kena naik ke tingkat 9 dan menyeberang ke situ melalui jejantas. Sarah memberikan Hafiz pilihan jalan keluar yang ada. Macam mana kalau di sana pun bekalan kuasa terganggu? Hafiz kurang yakin dengan cadangan itu. Sarah berlari masuk kembali ke pejabat mereka tadi dan cepat-cepat membuka lampu di siling. Hafiz cepat-cepat mengekori. Dia tidak mahu ditinggal kesendirian. Matanya sempat mengerling ke tempat Cik Ponti menunjukkan diri tadi. Mujurlah, ia tiada di situ.